XM Malaysia dan saya nak jemput Zul untuk temani anda untuk ambil alih tengah hari ni ruang pendidikan. Hai Zul. Hai, Assalamualaikum Satul. Dah dijemput Satul. Besarnya muka saya Satul. Kejap. Kita try kecilkan sikit Zul kat sini. Kesian sebab... saya. 18 tahun saya diet Satul. Betul? Okey, dengar Okay. Dengar. Sekejap sementara nak betulkan ni. Okey, tak apa kita dengar dulu. Kita dengar dulu apa Zul nak kongsikan untuk 2 jam hari ni. Okay, basically hari ini kita akan teruskan apa perbincangan kita mengenai market dynamic ni Zatul ya. Dan saya dah pesan kepada semua jangan ketinggalan untuk ikut sesi kita pada minggu ni di mana saya terangkan almost everything about market dynamic kecuali faktor time sebab faktor time tu agak mendalam, lagi lebih kompleks lah ya. Tapi apa yang saya cuba kongsikan adalah mengenai perkaitan, correlation di antara pergerakan instrumen daripada sudut structure dan juga momentum. Jadi structure, momentum dan time. Ada satu lagi yang kita akan sentuh secara sikit-sikit untuk time. Tetapi saya fokus kepada momentum dan juga structure dahulu. Dan ramai yang dah ikut dan mula nampak apa yang saya kongsikan. Waalaikumsalam Pian. Bukan besar tu, memang gemuk. Bukan mana gemuk, dia kesilapan teknikal. Sufi dan juga Santi. Jadi hari ini pada waktu sesi Asia kita nampak pasaran lebih negatif, kebimbangan mengenai kemungkinan untuk kadar faedah dinaikkan selepas data daripada China menunjukkan harga pengilang adalah berada pada paras tertinggi yang pernah dicatatkan, menunjukkan inflation is here. Jadi harga dekat kilang China, apa impak dia? Kita tahu banyak, kita sendiri kalau kita tengok dekat tubuh badan kita, kat keliling kita banyak made in China Zatul. Jadi kenaikan harga pengilang kat China boleh menyebabkan inflation bukan hanya dekat China tetapi seluruh dunia ni harga akan naik. Dan sekiranya harga naik, bank pusat terpaksa sekiranya inflation lebih tinggi untuk menaikkan kadar faedah bagi mengurangkan untuk mengawal lah inflasi tadi untuk mengurangkan perbelanjaan dan lain-lain. Itu yang kita nampak pada sesi Asia sekarang ni Zatul. Kita akan bincangkan dalam sesi saya selepas ni Zatul. Okay, thank you Zul. Jadi itu semua yang Zul nak kongsikan dalam sesi pertama hari ni 2 sampai 4 petang. Waalaikumsalam semua. Hai Santi. Okay, jadi teruskan bersama dengan Zul 2 jam. Saya akan serahkan dekat Zul kalau dah sedia. Ready Zatul. Okay, silakan Zul. Thank you. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Abdul Razak. Zul Razak dalam InsyaAllah 2 sesi. Satu sesi saya seorang-seorang ni. Tadi ada Zatul dah tinggalkan saya. Jadi kita ada 2 sampai 4 instrumen pasaran kewangan, sifat dan peranan. Itu topik kita. Dan pada sebelah malam nanti jangan lupa bersama saya, Imran, Zatul dan juga kita punya affiliate manager iaitu Zul. Nama dia pun Zul, handsome. Nama Zul ni memang biasa handsome orangnya. Jadi pada malam nanti follow the bull show dari jam 8 sehingga jam 9 jangan lupa. Jadi petang ni topik kita instrumen pasaran kewangan, sifat dan peranan. Seperti biasa sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Wassalam Nasyidi. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya dah buat lebih daripada 20 tahun. Okey. Kita lihat apa yang ada dalam pasaran untuk semasa. Yang seperti kita bincangkan semalam, kita ada data PPI US semalam yang menunjukkan inflation kat US harga pengilang tak tinggi. Lebih tinggi daripada bulan sebelumnya untuk Oktober meningkat, tetapi kenaikan dia tidak setinggi seperti jangkaan pasaran. Tetapi apa yang berlaku adalah kepada
data China pagi tadi ya. China punya data pengilang CPI, China PPI. Ni yang besar dia, yang data PPI yang ni. Yang data PPI ni pasaran menjangkakan kenaikan 12.4. Tapi naik dia naik sebanyak 13.5 dan kita tahu China daripada sudut pengilangan adalah terbesar dunia. So kita ada data China yang boleh mempengaruhi secara global apa yang kita nampak berlaku keseluruhan ya. Baju tu special buat instructor tak bagi free buat member XM, kuat, handsome dan muda lagi. Baju mana? Ni baju saya. Anda boleh pergi dekat mana-mana tailor dan boleh buat. Ni baju ni Ni logo dia, bukan sumbi. Ni kita punya, ni dia punya flag. Ni bukannya baju XM. Baju saya. Saya tak bagi baju. Kan saya nak pakai baju apa kan? Okey, jadi data PPI China pagi tadi yang menunjukkan peningkatan year on year, manakala untuk jadi pada malam nanti kita akan ada data inflasi untuk US, inflasi untuk harga pengguna. Jadi pada pukul 9.30 malam nanti, tumpukan perhatian kepada data CPI US ni, di mana pasaran menjangkakan month on month akan ada peningkatan daripada 0.4 kepada 0.6, manakala year on year 5.4 kepada 5.8 ya. Zul sedang berdiri. Mana ada? Sedang duduk. Tenang je duduk. Okey, kalau boleh saya nak berdiri kan. Lama sangat 2 jam duduk pun sakit juga kan. Nanti tahun depan saya akan beli meja yang boleh naik turun tu. Tahun depan untuk tahun depan. Jadi data CPI China, CPI US akan menjadi perhatian pasaran pada malam ini Kita ada untuk daripada sudut rumusan pasarannya daripada sorry. Jadi kita ada untuk kebimbangan pasaran mengenai harga minyak, kita ada Arab Saudi yang kejap kering. Okey, kita ada Arab Saudi yang mengeluarkan harga lebih tinggi untuk pasaran Asia pada hujung minggu Jadi kita ada harga minyak yang dijangka akan lebih tinggi Sama seperti kita, kalau anda lihat perbelanjaan bulanan anda, ekonomi ni dah mula buka kan? Ekonomi dah mula buka jadi anda pun dah mula driving kiri kanan, hujung minggu bawa family, pergi kerja hari biasa, ramai dah mula pergi ke office balik dan pergi ke kilang balik bekerja dan ini akan menjadikan sekiranya harga minyak tu meningkat, cost of living juga akan meningkat Jadi sebelum ni ramai yang stay kat rumah dan sekarang ni lebih ramai dah mula keluar. Anda akan nampak, kalau siapa, ingat tak, kita pernah bincangkan, Pian, kita pernah cerita pasal harga minyak pada 3-4 bulan lepas kan. Pada waktu tu kita semua kat rumah, tak ramai orang bising mengenai harga minyak. Betul? Ingat tak kita cerita benda tu, Rashidi? Sekarang ni kita ramai dah mula keluar dan ini akan menyebabkan perbelanjaan petrol anda akan meningkat. Tengok benda ni tengok benda ni dan itu juga bolehnya cost of living kita meningkat. Jadi kalau anda berniaga, anda tak dapat nak kekalkan harga, anda kena naikkan harga. Kalau anda bekerja, gaji macam tak cukup, nak kerja, bos bagi lebih sikit. Ini semua adalah dia punya chain effect kepada inflation dan sekiranya ini berlanjutan, purchasing power kita makin rendah, cost of living makin tinggi, bank pusat terpaksa untuk menaikkan kadar faedah. Itu yang menyebabkan kita nampak pada sekarang ni kita sedang melihat indeks-indeks kebimbangan mengenai semua ni menyebabkan indeks pada chart yang lebih rendah pada lower time frame kita nampak pergerakan ini pagi tadi So kalau kita lihat kepada struktur pergerakan ini untuk semasa ini adalah untuk US 500 saya nampak 5 wave 1, 2, 3, 4 dan 5 so ini mungkin dah habis gaji je tak pandai nak naik jadi kena demand lah kan
Itulah. Ingat tak kita sebut benda tu, Pian? Dia sebenarnya pada 3-4 bulan lepas. Cumanya orang tak cerita dia sebab orang tak ramai yang pergi driving kiri kanan. Sebab kita tengah masih lagi tak boleh rentas negeri, kan? Sekarang ni ramai dah start mula merentas negeri, ramai dah mula berjalan jauh, driving jauh. Cerita pasal minyak ni dah start bising. Betul tak, Pian? Kita cerita benda tu 3-4 bulan lepas, ingat tak? Tu yang sedang berlaku sekarang. Jadi inflation will be in the back of your mind mengenai kenaikan harga minyak, chain effect dia kepada makanan, kepada everything. Ni sebabnya harga minyak tu. Okay, so now saya nampak 5 wave dekat sini. So we might dah mula melihat pergerakan ini. So kejatuhan pada sesi Asia tadi start daripada Europe ni, we might start melihat pergerakan ke atas. Tapi boleh tak trade sekarang untuk indeks? That one is jangan dahulu. Jangan dahulu. Stay on the side. Arah dia semasa ke atas. Dia punya correction ni nampak dah tamat. Bukan hanya dekat US 500, kita pun nampak dekat US 30. Ini mungkin adalah 4 ataupun 1-2 dan ke atas. Pergerakan dia ke atas. Ini nampak lebih sesuai kalau saya letakkan kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini lebih sesuai kat sini. Sebab dia low dia sama. Low dia sama level. Dua ni. Itulah US 30. Okay, so W, X dan Y. Okay. So ke atas. Untuk indeks dah mula melakukan pergerakan ke atas. US 100 ini pun sama. Yang ni saya lukis semalam. Awal pagi tadi. Tengah malam tadi. So, we might have sampai dah support dia dan mula pergerakan ke atas. Tapi boleh trade tak kat situ? Tak. Kalau anda ada position, anda pasti pegang. Okay. DAX pun sama. Kita tengok dekat lebih ni. Ini mungkin adalah wave 4. Ya. Dan kita dah memulakan pergerakan ke atas tu. Dah bermula. Okay. So, itu adalah next update chart saya nanti. Ni adalah ke atas. Okay. Nak trade bagi saya, kenapa anda nak buy kalau anda sedang melihat pergerakan di sini, di atas ni. Kalau nak buy, biar dia habiskan pergerakan 5 wave ini dahulu. Okey, biar dia habiskan. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, belum, 8, satu lagi 9. Lepas tu 1, 2 dan 3. Ingat, nombor-nombor motif 5, 9, 13. Jadi seluruh lekuk kat sini kita ada 9. Kalau anda rajin nak kira satu-satu ni lah. Dia 9. Jadi 9 barulah dia buat 3 ataupun 7 ataupun 11 ataupun 15. Faham kan nombor-nombor ni? Jadi sekarang ni kita akan ada satu lagi high. Satu lagi high sebelum dia buat yang lebih besar. Sekurang-kurangnya satu lagi high. Kalau dia turun lepas tu masih dalam struktur yang sama, naik lagi 10, 11, anda kena tunggu next 13. Dan kita ada 2 ni. Dan itu extension. Itu extension. Okey? Itu adalah untuk indeks. Jadi tak payah beli ke atas ni. Tunggu yang correction ini berlaku. Kita dah ada higher high, tunggu correction ini berlaku. Kan? Hampir semua kita belajar pasal RBS SBR kan. Tunggu dia balik kan. Okey, dan baru kita enter. Bila dia break dalam 5, 9, 13 dan seterusnya dalam motif. Yes. Dan barulah kita katakan kita dalam buyer market bila correction dalam pergerakan motif
dalam pergerakan motif, 3 wave itu masih buyer market. Benda tu je Sunbi. Jangan trade setiap lekuk. Jangan trade, tak payah. Anda trade setiap lekuk, payah. Bang, saya trade kat H1. H1 dia dah kat atas. Kenapa nak buy kat atas? Anda tak pergi short index. Anda tak akan short index. Kalau anda dapati ini nak turun dan anda nak short, anda pergi short yen pair. Kalau nak short juga, anda short yen pair. Jangan short index. So indeks kita dah habiskan untuk untuk JP 225 ni, dan kita habiskan B di this B dan ini adalah ke bawah. Nampak kenapa saya habiskan B? Because of the momentum dekat sini Faham? Because of that momentum. Nampak? So kita habiskan B kat sini dan 1, 2, 3, 4 dan 5. Itu sebab dia. Kenapa Nikkei boleh ke bawah sedangkan yang lain masih lagi ke atas? Bila Nikkei ni buat wave 2 correction yang besar, itu boleh menyebab itu boleh masanya untuk wave 3 berlaku. Wave 3 berlaku dekat indeks yang lain. 1, 2, 3 yang biru tu, yang ni. Yang ini. Mana 3 sekejap. Dalam ni lah. 1, 2, 3. Yang ni. 1, 2, 3. Masa Nikkei buat wave 2. Waalaikumsalam Kimi. Ni adalah wave 2 dalam Nikkei. Okey. Itu adalah second dimension. Okey, itu adalah untuk Nikkei. So, ini dah mula bergerak ke bawah. Kita pun dah nampak momentum ada untuk bergerak ke bawah. Okey. UK 100 ini boleh habis. Tetapi, I would like to see satu lagi high. Satu lagi high. Saya boleh habiskan. Kalau setakat nak melukis, boleh habiskan dekat sini. Okey. Itu adalah untuk untuk UK 100. Jadi saya tak minat pada level semasa, cuma pada wave 2 ni nanti saya minat. Untuk FTSE, untuk DAX saya minat pada level semasa. Kita tengok kepada US 100 ni, US 100 belum lagi sampai equilibrium, belum lagi sampai, sikit lagi. Kalau nak trade masih ada daripada sudut teknikal dia, masih ada set up kat situ. Belum sampai lagi. Ni belum sampai 100%, belum sampai. Okey, jadi kalau pullback 2 tu boleh trade secara teknikalnya. US 30 benda yang sama. Dia ini tak sampai lagi 100% dia. Jadi kalau dia tak sampai wave 5, lepas tu jatuh, anda boleh trade. Kalau dia sampai, jangan trade. Anda pilih untuk DAX. Hala 7 masih ke atas. Okay. S&P 500 dah sampai. Ini dah sampai equilibrium dia. Dah sampai. Ini kawasan sini dah sampai equilibrium dia. Maksudnya macam ni. 1 dan 2. Itu dah sampai 100%. Jadi structure ini kita katakan lengkap. Kalau dia nak push up lagi, dia kena break 1618. Ataupun kita akan ada satu correction yang lebih besar macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 dan 3. Then baru kita trade yang ini. Okey, jangan trade bila dia dah lengkap macam ni. Ini tak. Ini tak. Okey, yang lain ada. Contohnya macam DAX, dia masih ada structure ini. Ini tak lengkap lagi.
Sebab tu kita extendkan indeks lain. Sebab indeks-indeks lain ada yang tak lengkap. Itu sebabnya. Sebab tu kita extendkan dia. 1 dan 2. Ni tak lengkap lagi. 100%. Jadi wave 2 ni kita trade. Benda sama je Kimi. Tak ada benda baru. Benda sama je. Mana Sufi? Awal pagi 7.30 dia dah message. Okey, JP225, UK. Okey, ada soalan untuk indeks? Clear? Clear? Untuk indeks, apa yang kita tunggu? Kita tunggu correction yang besar, iaitu wave 2 ni. Okey, kalau tak ada soalan untuk indeks, kita lihat kepada yen pair. Yen pair. Ada. Okey. Yen pair. Lepas ni kita sentuh pasal gold. Okey, yen pair pada semasa kita kata dia berada dalam kawasan equilibrium. Saya tak minat kepada USD JPY semasa. Kita masih katakan dia ke atas sebab pergerakan US dollar tu tak habis lagi. Ini boleh jatuh ke bawah. Kalau ini jatuh ke bawah, US dollar habis. Kalau ini jatuh ke bawah, US dollar lemah. Ya? Kalau ini jatuh ke bawah. Jadi kejatuhan ini, kalau ini dah mula jatuh, kalau ini jatuh ke bawah, dia dua. Satu adalah UJ ni dibentuk oleh US dollar dan juga JPY. Jadi untuk ini jatuh, ada 4 senario. Yang pertama adalah kita ada US dollar lemah. Kita ada yen yang positif ataupun sideways. Yen tak kuat. Yen tak lemah. Itu adalah untuk ini jatuh. US dollar lemah. Ataupun US dollar sideways dan yen kuat. Itu senario kedua dia untuk ini jatuh. Saya bagi 2 senario cukuplah. Lebih daripada cukup sebenarnya. Okey, ini adalah 2 senario utama dia boleh menyebabkan ini jatuh. Jadi, kalau kita ada pergerakan ini adalah dollar dynamic. Negatif dollar dynamic. Jadi, kalau ini berlaku, indeks akan jatuh shallow. 1, 2, 3 yang shallow. Biarpun dia wave 2 dia tak pecut. Dia mula nampak macam pecut lah kalau anda tengok M1 ataupun H1 kan. Tetapi daripada sebab pergerakan ini adalah kepada struktur ini. Faham tak? Jadi kalau dia jatuh, dah mula jatuh 1, 2, 3, 4. Macam tu 4 dan 5. Kalau ini 5 wave, ini adalah negatif dollar ataupun positif yen antara dua. Jadi kalau ini berlaku, apa-apa pun indeks akan jatuh. Kalau itu berlaku, kalau dia adalah 3 wave yang kita tengok tadi, kalau yang kita tengok tadi jangan trade dia. Kalau dia membetulkan struktur, dia start jatuh struktur ini. Wave 2 dekat indeks tadi jangan trade. Sebab indeks akan buat this one. Wave 2 ni. Instead of kecil tadi, 5 habis kat sini. Dan kita akan ada correction yang lebih besar. Tetapi, sekiranya USD JPY ni cuma melakukan correction dalam 4 ni dan naik balik, turun 4 ni, itu adalah yang kita tandakan sebagai wave 2 ni. Itu kita boleh trade. Itu kita boleh. Nak tahu dia, kita tengok momentum dan kita tengok structure. So, USD JPY pada waktu ni kita masih lukis ke atas sebab kita jangkakan masih ada kekuatan US dollar dekat situ. Jadi, dia ada dua. Sama ada kita dah start lebih besar, US dollar yang lemah, ataupun semasa US dollar correction sahaja. Kunci dia, wassalam, kunci dia dekat sini adalah US dollar.
Sekiranya pergerakan ini adalah negatif US dollar, UJ jatuh, tengok pergerakan semasa, sebab kita nampak daripada struktur ni dia dah break tau. Nampak tak dia break? Ini break. Teruk lukisan ni. Ni. Daripada 4 kepada ni. Ini dah break. Nampak? Ini dah break. Maksudnya ada kemungkinan kita dah habis 5. Tak dapat deny bahawa ada kemungkinan kita dah habis keseluruhan 5 kat sini. Saya boleh lukis dia sebagai 5 wave. 1, 2, 3, 4 dan 5. Habis. Lepas tu kita dah buat pembetulan yang lebih besar. Okey. Sekiranya pembetulan ini disebabkan oleh US dollar yang weak, then indeks masih boleh naik ke atas. Tetapi sekiranya ini disebabkan oleh yen yang kuat, indeks kena jatuh. Indeks tak dapat naik bila yen kuat. Indeks boleh naik kalau yen sideways. Jadi kita perhatikan UJ ni. Kita perhatikan UJ ni. Kalau dia melakukan pergerakan yang besar, 1, 2, 3, 4, 5, ini adalah sama ada dolar weak ataupun yen yang weak. Jadi kita akan tengok kepada dolar pair yang lain, kita nampak dolar jatuh, apa semua, dolar jatuh, euro US dollar sideways, boleh bergerak ke atas. Kalau itu berlaku, itu dolar punya weakness. Tetapi kalau kita nampak euro US dollar juga jatuh, euro JPY juga jatuh, USD JPY juga jatuh, itu adalah apa? Itu yen punya kekuatan. Berlaku berarti Nikkei dapat break atas. Nikkei apa pun anda tak trade dia. Nikkei apa pun anda tak trade, tak masuk dia lah. Nikkei. Sebabnya kalau Nikkei ke atas pun, Sun B, kalau Nikkei ke atas pun dan break atas ni, kalau dia break atas ni, ini cuma wave 3, ini wave 4, ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5. Itu adalah ending diagonal. Faham tak Sun B? Kalau dia break ke atas pun anda tak trade dia. Sebab itu adalah structure ending diagonal. Nikkei anda tak trade. Nikkei don't touch it. Boleh Nikkei break ke atas. Tapi kalau dia break ke atas pun anda tak trade dia. Kalau nak trade indeks lain. Sebab ini adalah 3, 3, 3, 3, 3. Ending diagonal. Kalau dia naik ke atas pun, structure ini 3. Faham Sun B? Kalau anda masih pegang position yang kita pegang dulu tu, anda pegang unless dia break A ni. Okey, itu adalah untuk UJ. UJ, apa pun you don't trade it sebab dia dalam kawasan resist. Dia dah sampai resistance and dia pulling back daripada resistance sekarang. Euro JPY pun sama, tak ada. Kalau dia buat yang wave 2 ni kita tak trade sebab pergerakan ini tak break higher high. Belum ada trend, keseluruhannya masih lagi sideways. Tetapi kalau wave 2 tu yang sama berlaku dekat GJ, anda boleh trade dia. Sebab ini break higher high. Jadi kita ada trend. Okey, wave 2 ni kita boleh trade. AUD JPY. Saya lebih, yang semua lain-lain ni, GJ ni dah masuk equilibrium. So kalau nak trade dia tak ada siri yang kita boleh, tradable series, tradable structure yang kita boleh trade. Dia dah dalam equilibrium. Jadi kalau nak trade dia, I don't really like it untuk semasa wave 2 ni. Kalau nak trade, anda pilih benda seperti AUD JPY yang belum lagi complete. Kita tengok, ni tak complete lagi.
1, 2. Ini tak sampai 100% lagi ya. Jadi wave 2 ni kita boleh trade. Faham. Yang wave 2 ni kita boleh trade. Okey. Itu adalah untuk AUD JPY. CAD JPY kalau kita tengok di sini, CAD JPY, kalau kita ambil the whole structure ni, kita ada something kita panggil momentum sequence. Ini dah break 1618. Break, definitely. So, kita ada wave 4, break out lagi 5 wave. Jadi, wave 2 ni kita boleh trade. Wave 2 ni kita boleh trade. Dan kita ada 1-2-1-2 sebab dia momentum yang tinggi. So, wave 2 ni anda boleh trade untuk CAD JPY. CAD JPY, AUD JPY, NZD JPY, even kepada kawan lama kita. Chef JPY ni, tengok. Chef JPY ni. Ni dekat daily, jadi kita ada wave 1. Sekejap. Ni adalah struktur daripada sini. Saya tak ambil yang spike ni. 1 dan 2, definitely lebih 1618. So, kita ada 3, 4. Faham tak? Ni adalah 1, 2, 3, 4. Dan breakout 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, anda boleh trade dia. Ini adalah dalam skala yang lebih kecil, 1, 2. Okey, itulah Chef JPY. Okey, NZD JPY pun sama. Sama je benda dia. Daily, ini adalah struktur dia. Ini flat. 2. Dan kita ni dah masuk. Ini tak dapat. NZD JPY tak dapat. NZD JPY dah masuk. Jadi AUD JPY ada, Chef JPY ada, CAD JPY. NZD JPY ni dah masuk dalam area. So tak dapat. NZD JPY ni tak dapat. Jadi yang kita ada adalah yang kita tengah tunggu. Saya tuliskan kat sini. Indices, kita ada Germany 40 cash. Kita ada untuk mana lagi? US indices, US 30. Apa saya tekan ni? US 30 cash. US 100 cash. Itu anda boleh cari peluang. Untuk yen pay, bila kita ada correction nanti, kita ada untuk AUD JPY, kita ada untuk CAD JPY, dan kita ada untuk Chef JPY. Mana? Chef JPY. Yang kita boleh trade. Yang ada incomplete sequence. US Defense, ini adalah untuk anda, bagi mereka yang trade untuk position. Untuk trade harian tak ada. Position trade only. Iaitu kepada Euro US dollar, GBP US dollar. Ni untuk pegang jangka lama. Ni adalah untuk US dollar. Sebabnya kalau kita lihat kepada dollar pair, ini adalah untuk Euro US dollar. Ini bukannya set up. Ini daily punya correction. Anda trade harian, pengsan kat situ. Ini adalah daily punya structure dari Januari. Dari Januari tahun ni, dia dah sampai equilibrium kat sini. So, kalau anda trade harian, anda masuk kat sini untuk buy, tak dapat.
Sebab 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi. Okey? So ingat yen pair tadi, USD JPY? Membenarkan indeks naik ke atas. Jadi ini kena ada kekuatan. Kalau US dollar kuat lemah kat situ, ini naik, UJ jatuh. Kalau UJ jatuh, yen pair lain start mula jatuh, dan indeks yang lain, indeks akan jatuh. Jadi tak dapat, US dollar tak dapat lemah pada waktu ni. Kalau kita lukis seperti yang kita lukis. Ya? Faham? Kalau US dollar lemah, UJ jatuh. UJ jatuh, disebabkan oleh US dollar, indeks boleh naik, tetapi I don't see dia berlaku. Indeks akan jatuh. Tapi shallow correction. Boleh naik, boleh naik. Boleh naik, tapi akan ada shallow correction. Kalau yen punya dynamic, itu adalah 5 wave ke bawah untuk indeks. So, dollar is very interesting. Ingat, tak lama lagi dalam tempoh 2 minggu lebih lagi, kita akan lihat kepada Fed melakukan tapering yang pertama sebanyak 15 bilion. Keluarkan liquidity dalam pasaran. So, dalam period berkenaan, there will be a bit of uncertainty. Whatever it is, there will be some profit taking. Pengambilan untung, dan itu akan menyokong kepada US dollar. Ingat, aset banyak dalam harga dalam US dollar. Okey, syarikat yang paling banyak, saham dia, paling tinggi value dia, Apple, Tesla, Microsoft. Nampak? Pengambilan untung tukar kepada US dollar. Anda beli Apple tadi, syarikat saham syarikat Apple dalam US dollar. Tu dia. US dollar, saya masih nampak US dollar disokong. Nak trade dia untuk position trade, bukan untuk anda trade next hari ni US dollar kuat ke lemah, saya tak tahu. Kalau tanya saya, hari ni saya tak tahu. Pukul 7 nanti saya tahu. Pukul 7 nanti kita sedia untuk follow the bull show. Jangan lupa ikut. Pukul 8 kita punya live. GBP US dollar kita masih ada incomplete sequence ke bawah 3 wave correction daripada Januari yang sama. Jadi kita ada this correction belum lengkap lagi, masih ke bawah. AUD US dollar. AUD US dollar juga kita jangkakan pergerakan dah mula ke bawah untuk lengkapkan wave 2. Boleh tak trade dia? Satu ni break satu, tapi baru satu fractal yang ada low high, higher low, higher high. So anda tak trade yang ini. NZD US dollar. NZD US dollar sama seperti AUD US dollar. Ini pun ada higher high, low high, higher low, higher high. Tetapi satu fractal. Kita nak 2 fractal. Baru kita ambil dia punya trend. USD CAD. USD CAD sama. Semua sama. Everything sama. USD CAD harga minyak menyokong kepada kadar dolar semasa. But one more dia punya US dollar punya kekuatan. Okey, pergerakan ini, kalau anda agresif, seorang yang memang agresif, saya akan trade yang ini. Kotak ni. UCAD. Saya akan trade dia. Tapi bukan teknik 3711. Saya akan trade yang ni. Tapi bukan teknik 3711. 3711 kena 2 fractal. Ini saya akan masuk. Ini pun adalah something yang kita panggil sebagai kepada correlation lah. Saya melihat bahawa satu lagi US dollar, satu lagi kekuatan US dollar membenarkan wave 2 ni berlaku. Saya akan trade di sini. Okey. Ini adalah satu lagi position trade. Bukannya untuk anda pegang swing sebulan. Tak. Ini ada something kita akan pegang lama. Okey? Ini something. Sebab apa? Nampak apa yang kita sedang tunggu kat sini? Apa-apa pun, kalau ini adalah wave 3, wave 4,
wave 5, kita masih ada 3 wave. At least 5 wave ke bawah. Daily. Kalau dia nak buat correction besar pun, selalu dia, ini adalah satu biru kalau dia buat macam tu. Kita selalu tunggu wave 3 dalam 3. Kalau kita dapat tangkap benda ni, then kita you will be in the money banyak. Faham tak? Kita selalu tunggu wave 3 dalam 3 dalam 3. 3 kali ganda 3. Dia boleh jadi ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 dan ini 5. Apa pun pergerakan ini ada dekat daily. Kalau dia nak correcting pun untuk buat wave 2 biru, 1 biru, dan kalau ini berlaku saya akan enter lagi sekali lagi. Sebab benda ni. Apa pun di sini there will be at least 5 wave ke bawah di sini. Itu sebab dia. Tapi itu bukan 3711. Gold. Okey. Pada pukul 7.28 minit pagi tadi, saya menerima satu mesej dekat Discord daripada yang berbahagia Encik Sufi. Mana Sufi? 7.28 ke 7.27? Daripada yang berbahagia Encik Sufi. Dia bertanyakan mengenai pergerakan dekat gold dan berdasarkan apa yang dia nampak daripada Wyckoff, yes, saya setuju bahawa gold ni dah memulakan pergerakan ke atas. But mind you, ini akan berlaku. Ini akan berlaku. Wave 2 ni. Daripada sudut Elliott wave, ini tak ada trend. Daripada sudut Wyckoff, ini dah ada masuk. Ni daripada sudut Wyckoff dah ada entry untuk Wyckoff. Tetapi anda kena tunggu wave 2 ni berlaku. Faham Sufi? Daripada sudut skematik dia, wave 2 tu kena berlaku. Tempat entry dia wave 2 ni. Tempat wave 2 dalam Elliott wave. Kenapa? Now, kita rujuk kepada something yang kita panggil sebagai, ni topik kita pada hari ni. Dah ada lukisan dia. Okay. Ini boleh habis. Ni boleh habis kat sini. Ni boleh habis. Tetapi, kenapa saya masih lukis bearish ni ke bawah? Ada dua sebab. Yang pertama adalah gold XAU untuk buat wave 2 merah. Sabar dulu. Yang kedua adalah bearish pun adalah saham. Jual ini tak berapa faham sebab masih newbie. Tak ada cerita newbie. Ikut hari-hari. Ikut hari-hari. InsyaAllah. Ikut jual ini. Kalau mula-mula dengar memang pening. Apa benda lah Zul cerita ni. Kita dah, saya punya siri ni sebenarnya adalah lanjutan. Satu. Next round nanti kita akan masuk basic balik. Apa itu Fibonacci. Macam mana tarik Fibonacci. Yes. Okey, ni dinamik dia, Sufi. Daripada sudut dinamik, kenapa kita nak tunggu wave 2? Satu lagi correction dekat gold tadi. Kalau anda nak trade 3711, itu tak ada entry. Tetapi kalau teknik anda kena tunggu wave 2 tu nak entry untuk gold. Nombor 1, gold buat wave 2, ini boleh jatuh macam ni. Ini adalah gold buat wave 1 merah. Maksud saya ni. Ni adalah gold buat 1 merah. 1 merah ni tak habis lagi tau. Gold masih ke atas. Ni masih ke atas. Jatuh dan satu lagi ke atas. Faham Sufi? Jadi kita ada bearish ni. Saham syarikat mining gold. Samalah syarikat Petronas. Kalau saham Petronas, minyak naik, saham dia naik. Sama. Boleh yang tu jual ni. Jadi bearish ni boleh habiskan B. Bersamaan dengan indices. Kita ambil US. Mana-manalah US
30. Okey. Untuk habiskan wave 5. Ini. Untuk habiskan wave ni. Biarpun gold start jatuh, ini masih boleh naik. Sebab saham masih naik. Itu correlation daripada sudut ni. Jadi apabila saham habiskan 1, 5 1 dan start buat wave 2. Itu adalah masanya gold tadi dah start habis hujung yang 2 ni. Ingat 2 ni akan ada 3 wave kan. Ni masanya bearish akan buat kejatuhan ini. Jadi untuk nak masuk gold, anda kena tunggu structure. 2 ini. Faham daripada sudut correlation ni, Sufi? 2 ni kena jadi. Baru anda entry. Kalau anda gunakan Wyckoff. Okey? Kalau gunakan Wyckoff. 2 ni kena. Kalau daripada sudut skematik pun Wyckoff. 2 ni. Ya, dia kena buat satu break out daripada all this resistance. Saya nak lukis mata tak nampak ni, kejap. Ni. Nampak? Terang kan? Terang bersuluh. Tunggu satu ni break dahulu. Kalau tak, dia tak ada higher high. Ini boleh jatuh dalam flat. Maksud saya dia boleh jatuh macam ni. Itu boleh jatuh dalam flat. Iaitu sini adalah bukan flat. Boleh jatuh dalam macam ni. 3, 1, 2, 3, 4, 5. Boleh? Boleh. Naik macam ni. Kalau dia tak break, dia boleh jatuh ada 5 wave ke bawah. Kalau dia tak break. Sebab itu jangan enter kalau dia tak break. Anda kena tunggu satu break daripada structure ini. Situ ada kawasan resistant tau. Anda guna SNR biasa pun situ ada kawasan resistant. Anda guna elite wave pun ada. Anda guna Wyckoff pun ada. Anda guna apa pun semua ada. Cycle teori Wolf pun ada kat situ. Anda guna gun. Saya kena kira dia. Kalau gun kena kira dia. Sapu terus. Saya tak trade yang ini. 3711 tak membenarkan teknik saya untuk masuk. Tapi kalau teknik anda ada, anda masuk. Untuk 3711 itu tak ada entry. Sebab itu saya trade UCAT tadi untuk gantikan dengan ni. Faham? Saya cuma trade kalau satu ni dia break high sini. Kalau 3711 punya teknik dia kena breakkan satu ini. Dan kita ada 2 fractal. Itu 3711. 3711 kena 2 fractals. Tapi kalau teknik anda memberikan entry kepada kawasan ni, anda masuk. Saya cuma ikut sistem saya. Tapi untuk ganti dia, yang lower risk, saya akan masuk kepada apa? Saya akan masuk kepada apa? Mana yang memang ada setup? Ni. Mana bearish kita tadi? Mata tak nampak kejap Susah betul. Ni. Faham? Jadi siapa yang dah enter, anda dah boleh letak 50%. Sorry, dah boleh keluar. Dah boleh keluar. Ni kita cerita waktu ni kan. Bearish ni kita cerita pada waktu sini. Kita bercakap mengenai bearish ni pada waktu dia di sini. Kawasan sini. Malam tadi saya lukis ni sekejap. Siapa nak tengok chart bearish penuh. Bagi saya lah, daripada saya masuk gold, baik saya masuk bearish. Bearish murah. Kan? Bearish baru $19, gold 1,800 ni. Kan? Benda sama, durian. Satu Musang King dari Raup. Satu Musang King juga. Sama.
Cuma harga dia tak sama. Belilah yang murah. Musang King juga, bukan Munsang. Dua-dua Musang. Kan? Belilah yang murah. Dah kenapa benda dia sama, isi biji kecil. Mungkin tanah raup dia bawa kat sana kan, rasa sama, pergerakan dia sama. Baik saya beli yang murah. Kenapa beli yang mahal tadi kan? Ratus kali ganda murah. Baik aku beli yang murah. Kenapa beli yang mahal? Itu betul jerut kan? Baik-baik lepak kat rumah tengah termenung, tiba-tiba beli yang mahal. Termenung lama. Baik beli yang murah. Boleh kecilkan, kenapa ni W, ini Y. Lukis pun tak betul. Sekejap tu bahananya melukis tengah malam, ada hantu kat sebelah. Kan? The W jadi Y jadi W. Y pun tak betul lah. Mana Ayorin? Beli bang. Prepare the betul. Ini cuma correction 3 wave kan. Dah beli. Ini kita cerita kat sini kan, bukannya kita cerita baru hari ni. Barrick ni bila kita start guna MT5, ingat tak? Gimme. Masa tengah menggeletar lagi lukis dia. Sebab dia boleh habis kat sini. Ini boleh lukis macam ni. Dan kita terangkit A, B dan C. Boleh? Dan tak ada benda ni. Dan terus naik ke atas. Kalau itu terus naik ke atas, gold melayang. Bye-bye. Tak ada wave 2 tadi. Wave 2 tu tadi tak ada. Wave 2 ke atas lagi turun, baru ada wave 2. Tak ada dah. Kalau ini terus naik, gold kat sini, time kita jam berapa? Jangan lupa remind saya. Gold ini bukan, satu ni kat sini, macam ni. Sini dah masuk wave 3, faham tak? Ini 1, ini 2, ni 3. Habis. Kena bye-bye. Yang tunggu wave 2 ni kena bye-bye. Bye-bye. 10 minit. Okey, 10 minit. Kita nak curi masa. Kita Zatul okey. Irina dia terus bagi hands down, stop. Tak, Irina okey. Patutnya kita ikut yang Irina. Zatul dia kejar Oyen dia, tak apa. Kucing dia. Tak ada. Patutnya kita memang ikut time. Faham tak? Kalau yang Barrick tadi, sama macam syarikat Petronas, tiba-tiba harga minyak naik melonjak. Tak ada dah wave 2 ni. Kena bye-bye. Anda tunggu wave 2. Zul kata tunggu wave 2. Apa dia tarik macam ni? Ada wave 2. Benda apa? Tu dia. Faham? Kena bye-bye. Dapat anak masuk, dapat bye-bye. Kena bye-bye. Tengok je lah. Tengok orang withdraw. Tengok orang withdraw. Faham juga ini? Okay? 4, 5 itu kena bye-bye lah. Kena bye-bye. Dapat bye-bye. Kalau nak masuk yang tu, anda kena tunggu jauh lagi. Itu dah bye-bye. Gold dah menuju ke arah 2,000, 2,700. Kena bye-bye lah. Pada waktu itu adalah kelemahan US dollar yang teruk, bersama dengan apa, atau either kelemahan US dollar yang teruk ataupun kekuatan yen ataupun apa, itu yen dinamik. Kalau ini berlaku, itu yen dinamik. Saham jatuh teruk. Kalau ini nak jadi wave 3, dalam 3, then kalau dia nak jadi macam tu, saham dekat sini, indeks kat sini, itu adalah yen dinamik. Saham kat sini dah masuk ini. Bukan dua tu, dua ni. Dua yang cycle. Saya tak nampak benda tu lah sekarang. Belum. Kalau ada pun saham correction sikit. Gold pun naik kan. Lepas tu wave 2, lepas tu wave 3 yang tak adalah dia pecut. Belum nampak dia pecut sekarang. Belum nampak. Durian sama, isi sama. Tetapi dua harga berbeza. Itulah dia. Kan? Belilah yang tu tadi. Kan? Ni tahu gold je. Tu, saya trade gold je bang. Trade lah benda yang apa, dia sama bentuk. Lebih kurang. Tak adalah satu-satu.
tetapi dia lagi murah. Mak belilah yang lagi murah. Dah kenapa beli yang mahal kan? Benda yang sama. Mana Barrick-nya? Benda yang sama. Okay. Kalau ini naik pecut ke atas, indeks semua, either indeks naik ke atas or whatever. Satu saya tak jangka dia berlaku. Ni mungkin ada satu lagi. Membenarkan reset wave 2 ni. Dan kita trade dia. Dan ini bukan trade, ini adalah melabur. Ini melabur, itu bukan trading. Itu melabur. Ni pegang je. Daripada kalau gold anda pegang, dia mahal. Yang ni tak mahal. Peganglah, anda tak payah pakai leverage kan. Kalau harga dekat XM, anda buka MT5, jangan buka MT4, buka akaun MT5. Untuk Barrick ni, satu lot sama dengan 10 unit saham, 10 share. Jadi kalau harga kat sini adalah katalah $14. $14. Okey, kalau anda nak beli satu lot, anda boleh beli $140. Okey, berapa anda nak masukkan dekat akaun untuk beli satu lot yang ni? Anda boleh beli dan stop loss dia bawah ni. Ini adalah level berapa ni? Kalau nak guna kalau nak pakai stop loss, kalau anda tak, okey, ni adalah, kita ambil lah $5. Okey, kita ambil lah $5. $5 harga paling bawah dia. Okey, kita beli tadi pada harga $14. Contoh, $14, harga bawah dia $5. Okey, beza harga dia $9. $9. Jadi kalau saya akan masukkan the full amount. Maksudnya saya akan masukkan untuk ini, ingat stop out untuk saham tak sama, untuk CFDs tak sama. Dia adalah 50%. Kalau mata wang 20%, kebanyakan chef 50%. Jadi anda masukkan 140 campur dengan 70, 50%, 210. Anda tak payah pakai leverage. Anda masuk je. Harga dah lock, anda keluarkan $70 ni lock. Kan? Lock kalau sampai ke bawah ni iaitu $5, anda pegang satu lot, anda perlu berapa? Anda perlu $50 je dalam tu. Baik beli ni. Jangan tahu gold je. Orang ramai tahu gold. Kan harga dia murah. Anda nak pegang pun tak mahal. Gold anda nak pegang kalau nak masuk satu lot gold standard. Sila. Entah baru masuk toleh buat air hilang akaun. Tak ada akaun. Magic. Okey, kita break dahulu. Terlebih masa ni. Pian tak bising. Lagi 3 minit. Kita break dahulu. Kita sambung cerita ni lepas ni. Kita break dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita sambung ya. Okey, saya tertarik dengan soalan Hafiz tadi. Kalau leverage satu-satu boleh MC juga ke? Inilah misconception yang ramai yang tak faham. Perkataan MC itu sendiri ya. Margin call adalah apabila broker call anda, suruh anda letak margin. Kalau anda tak letak margin, itu sebab dia nama call. Margin call. MC ya. Margin call, dia call anda dan suruh anda top up account anda untuk anda masih pegang satu position. Terutamanya bagi leverage player ataupun dekat saham, penggunaan margin account yang ada penggunaan leverage lah. Okey. Itu margin call. Yang anda tanya sepatutnya adalah ada stop out. Ditutup. Position tu ditutup. Itu soalan dia, Hafiz. Betul tak? Ada beza tu. Stop out dengan MC. MC dalam broker forex tak ada. Tak ada perkataan MC sebenarnya.
Sebab dia takkan call anda suruh anda top up account. Faham tak? So, soalan dia adalah ada tak stop out? Okey. Itu soalan dia. Faham Hafiz? Stop out level. Stop out level bergantung kepada margin requirement untuk satu instrumen. Jadi, untuk pegang Barrick, iaitu satu CFDs, kalau anda trade dekat MT5, anda memerlukan 50%, margin requirement dia 50%. Macam mana nak kira dia? Okey. Contoh, kita masuk kat sini tadi $14. Teruknya tulisan aku. Okey, $14. $14. Harga dia. Satu lot dia adalah sebanyak 10 unit saham. Depend kepada kontrak dia. Yang ini 10 unit. Jadi kalau anda masuk satu lot, anda sebenarnya membeli 10 unit. Beza dengan Forex. Forex satu lot standard 100,000 unit. Kalau micro account, satu micro lot adalah 1000 unit. Itu beza dia. Okey? Jadi anda membeli sebenarnya 140 unit saham. 140. Anda sedang membeli 10 unit saham dengan harga sebenarnya 140. Itu faham tak? Harga keseluruhannya. Stop out level 50%. Jadi kalau harga reverse kepada $70. Ya, kalau anda ada $140 untuk masukkan dalam akaun untuk cuma beli satu lot pada harga $14, pada harga $70 tu, margin anda tak cukup untuk pegang position tu kepada requirement dekat broker, dan broker akan tutup dan anda akan stop out. Dalam akaun anda, kalau pergerakan tu ngam turun $7 je, lepas tu tak ada slippage, tak ada apa, anda akan masih dalam akaun ada $70. Dia tutup. Faham? Itu stop out level 50%. Jadi bukannya dia tak ada, itu adalah penggunaan leverage ke apa, sama je. Kalau anda guna leverage, anda tak akan masuk cuma 140 dan pegang cuma satu lot. Betul tak? Penggunaan leverage, anda akan letak, katalah anda ambil guna 110. Kalau anda masuk $140, pada harga sini, anda boleh masuk 10 lot. Stop out level anda akan lebih ke atas. 50%. Jadi harga turun sikit je, anda dah habis akaun. Ya, sebab anda memerlukan sebanyak kepada, katalah anda masuk anda ada $140. Anda beli 10, anda menggunakan leverage 110 pada satu-satu. Dia sama. Sebab margin anda kepada $70. Tak ada beza. Tetapi kalau anda masuk lebih daripada satu lot, sebab leverage membenarkan anda masuk lebih banyak. Katalah anda masuk 10 lot. Anda memerlukan 1,400. Selagi kita beli CFD share biasa pun kita tengok dekat XM ni, maksud saya. Depend kepada, anda kena tengok stop out level yang ditentukan oleh broker, Hafiz. Certain broker, even anda pegang share biasa, kalau share punya price tu turun certain percentage, harga dia, ada yang setkan 10%, maksudnya harga dah turun 90%, dia akan stop outkan position kita supaya akaun kita tak kosong. Forced selling. Itu adalah within a margin account, betul?
Open berapa? Saya masih guna MT4. Keluarkan button buy us. Apa tu, Sunbi? Anda kena tengok kalau anda guna broker lain, I don't know. Anda kena tengok apa stop out level untuk pegangan satu instrumen tu. Dia ada letakkan dekat requirement ya. Ada yang memang benarkan sampai kosong. Kalau harga kosong baru kita ditutup. Kalau kosong tu share anda tak ada harga pun kan. Keluarkan button buy us di MT5 minimal yang boleh buy us OP berapa? Nasihat saya pakai MT5. To me, MT5 is much better than MT4. Kalau tanya saya lah. Sebab dia lagi banyak instrumen. Jadi anda kena baca term yang ditentukan oleh broker, Hafiz ya. Apa stop out level dia? Ada broker yang benarkan sampai harga tu kosong. Anda memang letakkan 140, sampailah harga kalau kosong pun nilai anda stop out jugalah, sama kan, rugi. Tak ada paper value dia, tak ada value. Jadi bukannya dia CFDs ataupun share. Jadi dia kepada term yang ditentukan oleh broker. Jadi anda kena baca term tu Faham Hafiz? Kalau CFDs dekat XM 50%. Saya pakai share, tapi share account dekat XM anda kena ada $10,000 untuk buka account. Sebenarnya kat XM anda boleh ada sampai 11 account tau. 10 account trading biasa, 1 account share. Bukan 10, 11. Tanya Zatul. Zatul tengah buat apa ni? Tanya Zatul. Sebenarnya anda boleh ada 11 account. Orang ingat 10 je. 10 tu trading account biasa. Satu lagi extra adalah share account. Tapi untuk buka share account, anda kena ada $10,000 dalam keseluruhan account. Jadi kena baca term, jaga-jaga sikit. Ramai tak tahu main tam. Orang lain beli saham, dia masuk saham juga. Orang lain masuk forex, dia masuk forex juga. Tapi baca term yang ada dekat broker. Baca. Dan anda kalau faham penggunaan dia, anda boleh jadikan itu sebagai satu kelebihan kepada anda. Ada banyak kelebihan dekat retail trader sebenarnya. Cumanya jangan abuse dia. Kan? Dengan saya kena abuse. Bonus abuse. Dah kita buat salah, silap je. Kita mengaku je lah nak buat macam mana. Button buy sell di chat. Itu minimal boleh open berapa? Buy sell apa ni? Yang ini new order. Dia kepada price tu pedang dua mata, betul? Leverage. Bagi saya tak guna leverage tau. Kalau ditanya berapa leverage nak ambil sebesar mungkin. Tapi bila kita kira kita punya risk management, saya tak kira leverage. Sunbi, berapa open position yang boleh kepada equity anda, kepada instrumen tu. Jadi kalau nak tanya berapa yang kita boleh masuk, itu soalan tu agak subjektif kepada anda punya instrumen, harga instrumen. Nombor dua adalah kepada instrumen berkenaan punya terms. Macam forex, stop out level 20%. Jadi anda boleh masuk margin requirement kosong berapa. Sikit yang anda letak, anda boleh pegang besar position. Tapi pergerakan against kita habis. Jadi ada cara pengiraan dia. Ada pergi kat website tu ada. Yang boleh study dulu supaya tak keluar, tak blur bila masuk kelas lepas ni. Ikut sesi hari-hari. Jual ini, itu saja. Boleh masuk ikut dekat saya punya Discord. Itu adalah untuk saya terangkan apa yang kita ada dekat XM. Okay, jadi boleh pergi kat Facebook saya, tengok link untuk Discord. Okay, gold. So sebab itu saya kalau nak buy gold, teknik saya tak ada. Mungkin teknik anda ada. Kalau teknik anda ada untuk this pullback, anda boleh masuk. Wyckoff ada situ. Kalau Wyckoff ada. Tapi kalau teknik saya, sini tak ada entry.
Okey. Silver, kita pun dah tukar silver ke atas, tapi silver ni dalam fractal berbeza. Dua ni, sini ada, sini pun sama. Kalau anda buat Wyckoff, dua tu pun ada entry. Syarat dia kena break 4 ni. Low, high, higher low, higher high. Teknik saya tak ada. Teknik saya kena break high di sini. Teknik saya entry dekat 3 ni dahulu. Teknik saya adalah kepada 3 ini. 1, 2 dan 3. Sini Itu teknik saya. Sebab itu adalah position trade. Okey. Itu adalah silver. Sekejap. Minyak boleh ke atas dah habis, tak ada dah ke bawah. Ataupun minyak tak ada apa. Apa pun, kalau dia break out ke atas, dalam 5 wave, dalam H1, macam ni, dalam H1, kalau dia break out ke atas, 1, 2, 3, 4, 5, kalau dia break out ke atas, 1, 2, 3 ni saya akan masuk. Faham? Kalau dia tak break out ke atas, dan kita akan ikut kepada pergerakan US dollar, di mana US dollar satu lagi kekuatan, dan ini akan buat wave 2. Kalau ini buat wave 2, kita trade dekat sini. Antara dua. Mana-mana. Sama ada dia turun ke bawah, kita trade di sini. Tarik Fibo, 3 wave dan wave 2. Ataupun dia break ke atas, tunggu 3 wave correction. Minyak jangan sell. Anda tak akan sell benda yang macam ni. Tapi dia dah naik tinggi sangat. Dia memang banyak kali ada. Sebab minyak orang tengah cerita inflasi, dan penyebab inflasi dia minyak. Jadi selagi OPEC tak dengar apa yang lain-lain negara duk sebut, selagi tu anda tengah tengok minyak macam ni. OPEC tak peduli. Dia slow-slow je dia tingkatkan production dia. Tak kisahlah orang kata demand kuartal keempat ekonomi lebih rendah. Musim sejuk tu kan. Orang tengah sibuk dengan green energy dekat Eropah, tengah sibuk pasal green energy apa semua. Infrastruktur dia tak ada, elektrik dia tak sambung tiang lagi, kan? Nak buat gelombang lah, nak buat wave punya, bukan elite wave, gelombang punya untuk hasilkan energy yang banyak kat Eropah sekarang ni. Masalahnya cuaca dan gelombang tu tak banyak. Dan kita dah nak start masuk kepada winter season. Dan all this infrastructure untuk penyimpanan tenaga, iaitu penggunaan bateri, dan even infrastruktur untuk menghubungkan tempat-tempat penjanaan tenaga ni ataupun electricity ni tak cukup lagi connection dia ataupun dia punya tiang-tiang elektrik tu lah, simple. Jadi minyak masih perlu. Dia buat tempat-tempat infrastruktur dia tak ready lagi, Pian. Barulah, betul. Tapi teknologi tu dah ada, cumanya tak diketengahkan lagi, Sungbi. Kalau anda rajin baca pasal energi ni. Okey, apa pun wave 2 ni saya cari peluang. Saya masih melihat minyak ke atas. Copper, satu lagi kekuatan US dollar akan menyebabkan ini berlaku. Okey, kalau anda dah masuk saham dia, pegang. Ini satu lagi yang kita dah cerita berbulan-bulan, dan akhirnya berlaku. Jangan trade dia, trade syarikat dia. Euro AUD tak ada apa-apa, ini mungkin habis, tak ada apa-apa. Wave 2 ni, I don't really like it. Saya tak berapa gemar untuk nak trade dia kat situ.
Saya tak berapa gemar nak trade dia dekat situ. Hala 7 dia ke bawah. Jangan short, jangan long dia. Yes, semasa dia akan naik dulu. No long dia. Euro GBP tak ada apa-apa, hala 7 dia ke bawah. Untuk habiskan X, lepas tu satu lagi ke atas. I don't really like dia pada waktu ni. GBP AUD tak ada, GBP NZD. Ni yang kita tunggu. Kalau ini dah start naik, wave 2 ni kita akan short. Ini boleh habis wave 5. Cukup lekuk dia. Cumanya dia tak break structure lagi. 3, 4, 5. Cukup. Kalau dia dah start 1, 2 macam ni, kita short daripada situ. Hydrogen. Dekat Jepun tengah develop banyak hydrogen punya tech tau, dan akan ada penggunaan hydrogen sebagai sumber utama. Kalau itu berlaku, boleh jejas ekonomi kita tau. Gas asli kita banyak ke Jepun, banyak ke sana. Jaga-jaga sikit. Kita pun tak nak sangat Jepun guna lain. Kena faham impact dia kini. Dengan kita kena. Jadi ini cukup 5 wave. 1, 2. 2 tu saya akan trade. Okey. Jadi secara besarnya kepada pasaran, kita sedang tunggu benda-benda ni. Dan crosses iaitu GBP, NZD untuk short. Jadi benda-benda ni kita sedang tunggu set up dia. GA not really. GN, I really like GN. GA yes, sama structure. Tapi di antara GA dengan GN, saya lebih prefer GN berbanding dengan GA. Apa pun, dia naik ke atas dulu. Then barulah kita short dia. Saya tak pergi short long sekejap, lepas tu short balik. Tak. Saya tak buat benda tu. Trend dia turun, kita cari short. Itu je. Trend dia turun. Sini 5 wave. Sini 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Kan? Sini 3. So, kat sini akan ada 5. Ini mungkin 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu 1, 2, 3. Mungkin. Boleh. Tapi, kalau kita dapat tangkap yang ini, kita dapat tangkap 3 dalam 3 dalam 3. Awal. Kita masuk awal. Itu dia. Okey. Kalau tak ada lain soalan market, kita masuk kepada topik kita pada petang ini. Ikut je. Dia seller market.